Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Okay. So hari ni kita nak tengok tajuk justifikasi pemilihan teknologi. Tinggal berapa orang? 23 orang, okey lah. Okey. Okey. Mengenal pasti asas teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk. Okey, kelas sebelum ni kamu dah siapkan semua project brief, dah siap kan? Okey, dah siap dah project brief. Maksudnya kamu dah brief, kamu dah faham dah apa produk yang kamu nak buat, fungsi dia untuk apa, siapa kamu punya sasaran pengguna, semua dah tahu dah. Sekarang ni kita sambung ke untuk mengenal pasti justifikasi pemilihan teknologi. Okey. Dah tahu dah kan teknologi apa yang akan kamu gunakan untuk produk kamu? Okey, kalau dah tahu dah, kamu kena justify lah, kena pasti ataupun yakin dengan teknologi yang kamu pilih itu. Okey. Setelah mengenal pasti cadangan projek itu projek brief reka bentuk perlu memilih teknologi yang sesuai dengan cadangan reka bentuk bagi memastikan produk dapat memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Okey, pertama justifikasi pemilihan ni, pertama aplikasi teknologi yang dipilih. So cikgu minta kamu pilih 2 kan, kalau lebih lagi bagus. 2 atau lebih teknologi. Kemudian yang kedua, nak tidur. Sana. Dah kecil. Okey. Yang kedua, tujuan penggunaan teknologi. Lepas kamu pilih teknologi apa yang kamu nak tu, tahu tujuan dia untuk apa, fungsi dia untuk apa, fungsi teknologi, serta last sekali ialah kamu kena analisa dari segi kekuatan dan kelemahan teknologi. Okey, di sini imbas semula ni dia ada bagi senarai macam cikgu bagi dalam kelas kamu waktu ni kan. Satu senarai aplikasi teknologi, kamu boleh pilih 2 pilih 2 daripada ada berapa sini, 5, 6, 7, 8, 9 9 teknologi ni. Pilih 2 sahaja. Okey, aplikasi teknologi yang dipilih. Reka bentuk perlu menggabungkan dan mengaplikasikan teknologi yang sesuai dan tepat semasa proses menghasilkan reka bentuk produk baharu. Okey. Yang kedua, tujuan penggunaan teknologi. Reka bentuk perlu memahami tujuan suatu teknologi dipilih bagi reka bentuk produk baharu yang dihasilkan. Pemilihan teknologi yang tepat akan menghasilkan produk baharu yang unik, memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan serta mampu bersaing dengan produk-produk lain yang terdapat di pasaran. Kena tahulah sebab apa kamu memilih teknologi tu. Kalau kamu memilih elektrik, kenapa? Nak letak kat mana elektrik tu, ataupun nak apa fungsi elektrik dalam produk kamu tu. Okey, seterusnya fungsi teknologi. Teknologi yang digunakan mestilah sesuai dan mampu menyelesaikan masalah yang terdapat pada produk sedia ada. Ingat ni, keyword kat sini ni, menyelesaikan masalah. Maksudnya kalau kamu apply sesuatu teknologi tu mesti dapat menyelesaikan masalah produk sedia ada. Produk sedia ada tu yang ada di pasaran ni lah. Bukannya sama saja macam dengan produk yang ada kat pasaran ni. Kalau produk lain kat pasaran meja tulis, kamu pun buat meja tulis sama, tak ada beza pun. Tak boleh lah, kamu kena kalau boleh mampu selesaikan masalah yang wujud daripada produk sedia ada tu. Reka bentuk perlu memahami keupayaan teknologi yang dipilih supaya produk yang dihasilkan mempunyai keunikan dari segi fungsi berbanding produk lain di pasaran. Okay, unik ingat kat sini. Pada masa yang sama, produk baharu tersebut hendaklah dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okay, yang ni ialah asas dia.
Memang kita bina apa-apa produk, tujuan dia adalah untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Tetapi kamu kena add on, kena tambah lagi dalam produk kamu tu dari segi menyelesaikan masalah produk sedia ada dan juga unik unik. Okey, kekuatan dan kelemahan teknologi. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan teknologi adalah penting dalam proses menghasilkan suatu reka bentuk baharu. Reka bentuk perlu memilih teknologi yang sesuai dan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelanggan pada produk sedia ada di pasaran. Okey, macam mana kita nak tahu kekuatan dan kelemahan teknologi? Bukan kelemahan produk kelemahan teknologi. Kekuatan dan kelemahan teknologi tu pada produk kamu. Nak tahu macam mana? Berdasarkan kepada ni analisa ataupun kita buat sedikit kajian tentang produk sedia ada di pasaran. Okey, kalau kita nak buat sebuah bekas makanan, kita kena ambil satu contoh bekas makanan yang ada di pasaran dan kita cuba cari kelemahan yang ada, kelemahan teknologi yang wujud dalam produk tersebut. Dan juga cuba dan kekuatan yang ada pada produk tersebut juga kita boleh ambil. Kekuatan dia boleh ambil, kelemahan dia kita boleh elakkan daripada kita ulang. Itulah. Okay, teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk pengguna, reka bentuk produk. Seorang pereka bentuk bercadang menghasilkan reka bentuk produk baharu iaitu berus yang memudahkan dan menyenangkan aktiviti menggilap kasut. Okey, sekarang ni kita beri kepada contoh dalam buku teks kamu tu ni lah penggilap kasut ni. Bagaimana pereka bentuk mengenal pasti teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk produk baharu yang dihasilkan. Macam mana dia nak tahu kata teknologi yang dia nak gunakan ni sesuai ke tidak? Kat sini dia bagi menunjukkan seorang pereka bentuk selaku pengurus projek sedang berbincang bersama pasukan kerja untuk mengenal pasti teknologi sesuai dengan reka bentuk produk baharu yang akan dihasilkan. Okey, kalau di sini kan memanglah produk ni perlu dihasilkan secara berkumpulan supaya ada perbincangan di situ kan. Tapi sekarang ni produk kamu tu kamu sendirian berhad sendiri-sendiri. So bolehlah bincang dengan cikgu sebagai nak minta pandangan tu bolehlah kawan-kawan untuk ibu bapa kamu sendiri tu. So, tak ada kumpulan, susah nak wujudkan kumpulan pun. Keadaan macam ni, okey. Rajah menunjukkan kelemahan yang telah dikenal pasti oleh pereka bentuk pada berus kasut konvensional bagi mendapatkan idea menghasilkan reka bentuk produk baharu. So tadi ni ahli kumpulan tadi ni pun berbincang depa based on ataupun berdasarkan kepada produk sedia ada di pasaran. Dia nak buat penggilap kasut. Yang dekat dengan penggilap kasut ialah berus kasut. So dia ambil berus kasut dan mereka cuba berbincang untuk mengenal pasti kelemahan yang wujud, kelemahan teknologi yang wujud pada produk tersebut. Contohnya kat sini dia bagi 5 Pertama, penggunaan berus kasut konvensional ketika menggilap kasut boleh mengakibatkan kelenguhan tangan kerana memakan masa yang panjang. Lenguh tangan. Yang kedua, saiz berus kasut konvensional yang berbeza boleh mempengaruhi keselesaan pengguna ketika menggilap kasut. Kasut yang berbeza, saiz kasut yang berbeza juga mempengaruhi keselesaan pengguna ketika menggilap kasut. Berus kasut tu kadang-kadang orang kita tangan ada tangan kecil, orang kecil tangan kecil, orang besar tangan besar. So berus kasut pula saiz dia sama. Jadi kalau orang tangan kecil pegang berus yang besar jadi tak selesa. Ataupun yang orang tangan besar pun pegang berus kecil pun tak selesa dari segi keselesaan tu. Dipanggil apa? Ergonomik. Sebenarnya fungsi berus kasut konvensional adalah terhad untuk menggilap kasut saja. Di sini dia kata terhad untuk menggilap kasut saja. Proses menggilap kasut menggunakan berus konvensional mengambil masa yang panjang. Ni ambil masa yang panjang. Kat sini ni maksud dia kat sini ialah apa? Tidak multi-function. Okay, kat sini maksud dia ialah memakan masa yang panjang lah untuk menyiapkan tugasan tu. Pipi kat kakak.
Kelas. Okay, bentuk berus kasut konvensional yang tidak ergonomik menyebabkan genggaman tidak kuat ketika menggilap kasut. Sekali lagi ni dari segi ergonomik. Okay, beza yang ni dengan yang ni kan. Dua-dua cikgu sebut pasal ergonomik ni. Ini pun disebut secara ergonomik macam ni. Ialah kadang-kadang benda yang melibatkan jari macam ni kan. Patutnya dia perlu ikut pada bentuk tangan kita supaya lebih selesa. Yang ni dari segi saiz kecil dan besar. Hasil perbincangan tak clear lah ni tulisan. Hasil perbincangan bersama pasukan kerja, reka bentuk telah memilih untuk menggabungkan reka bentuk elektrik dan reka bentuk mekanikal bagi menghasilkan reka bentuk penggilap kasut. Okey, aplikasi teknologi yang dipilih gabungan reka bentuk elektrik dan reka bentuk mekanikal. Okey, mekanikal dia kat mana? Mekanikal lah. Berus tu dia guna aplikasi tuas tuas. Dan gabungan reka bentuk elektrik. Elektrik kat sini ialah dia nak guna motor motor elektrik tu. Okey, tujuan penggunaan teknologi. Mengatasi kelemahan yang terdapat pada berus kasut konvensional. Lenguh tadi ni, bila lenguh dia guna tenaga manusia menyebabkan rasa lenguh. So dia alih daripada tenaga manusia kepada tenaga elektrik supaya tak lenguh lah kalau elektrik sana. Yang kedua, reka bentuk penggilap kasut magic yang dihasilkan akan lebih dinamik, berkualiti, selamat digunakan, mesra pengguna dan mesra alam. Tu banyak benda dinamik, berkualiti, selamat digunakan, mesra pengguna dan mesra alam. Okay, fungsi teknologi reka bentuk elektrik, motor AT berputar, menggerakkan gear. Ada motor AT, ada Swiss, ada wire dan ada bateri. Ni untuk siapa yang buat elektrik tu 4 benda ni wajib wajib. Dia mesti ada motor ataupun kalau buat lampu kalau buat pencahayaan ada lampu. Sebab yang ni kita panggil beban dalam sistem elektrik tu. Dia ada 4 benda ni. Ni kita panggil beban, yang ni kita panggil sumber, bateri, dan yang ni kita panggil apa? Medium, wire lembar tunggal, medium. Dan yang ni kita panggil kawalan. Swiss tekan